Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Okey. Itu kata Allah dalam surah Baqarah. Okey tuan-tuan So bila kita faham Fatihah, pertama sekali dia membentuk image pemikiran. Lock ayat tu. Dia membentuk image pemikiran. Pemikiran kita. Cara fikir. Walaupun pakai tudung, walaupun pakai jubah, tapi cara fikir Yahudi. Cara fikir Kristian. Ramai orang macam tu. Cara fikir komunis. Komunis bukan komunus. So itu bukan manhaj ataupun apa yang Fatihah nak sampai pada kita. Okey, faham semua? Okey, tuan-tuan pula cakap lah. Asyik saya je. Bagilah pandangan sikit. Betul. Sambunglah lagi. Okey Okey, kita tengok. Pertama akidah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok surah Fatihah. Ayat pertama saya buka slide. Kalau boleh buat nota, cantik. Kalau boleh buat nota lah. Ada buku nota. I know. Aisyah buat nota. I know buat. Aisyah belum habis. I know. Sampai satu buku. Okey. Cuba tengok Nampak tak dekat slide? Tak. Ada pun. Nadia. Ya nak. Bayangkan kita hidup bertahun-tahun tapi kita tak faham Fatihah. Rugi kita kerana dia tak membina pemikiran, dia tak membina acuan. Faham tak? Kita nakkan acuan dalam hidup kita. Kita kena ada acuan. Kalau tak ada acuan, orang kafir ambil alih. Acuan pluralisme, komunisme, sekularisme, macam-macam ism so rugi kita. Boleh? Boleh. Okay, cuba tengok ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Pemurah Penyayang. Saya ringkaskan dia punya huraian dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Okay, cuba tengok perkataan Rabb. Cuba sebut. Rabb. Lagi sekali. Rabb. Lagi sekali. Rabb. Okey, apa maksud Rabb? Siapa boleh jawab? Tuhan. Rabb. Dia Tuhan. Tuhan. Tuhan lagi. Maha besar. Allahu Akbar. Okey. Dalam bahasa Arab, perkataan Tuhan ada dua. Ilah, Rabb. Cuba sebut. Ilah Rabb. Rob. Lagi sekali. Ilah Rabb. Apa beza ilah, apa beza Rabb? Kalau tengok terjemahan, sebab tu kita baca terjemahan, kita takkan nampak jelas. Sebab apa? Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Apa beza dia? Okey, dengar dialog. Rabb bermaksud Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang memberi rezeki, yang memberi hidayah. Maknanya apa? Segala alam ini, sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya, semua itu adalah makhluk. Semua makhluk. Siapa cipta dia? Rabb. Rabb tu maksud dia Tuhan yang mencipta, yang mentadbir segala-galanya, yang menguasai. Boleh. Sebab tu dalam bahasa Arab, suri rumah dipanggil Rabbatul Bait. Cuba sebut. Rabbatul Bait. Itu suri rumah. Sebab apa suri rumah? Dia masak, dia kemas baju, dia lipat kain, dia setrika baju, dia cuci capur sampah, dia cuci pinggan. Itu namanya suri rumah. Itu bahasa Arab. Tapi Rabb dalam bahasa Arab, Tuhan yang mentadbir segala-galanya, cipta semuanya. Dialah Tuhan seluruh alam. Faham tak? Yang cipta kita dulu. Kita dulu mana wujud? Kita tak pernah kenal pun dulu. Kita lahir, saya lahir tahun 87. DJ Zira tahun 81. 83. Okey? 83. Kak Aila lahir tahun 70. Kau melepek hari. Aku 76. Ya. Ini 70. Kita tak pernah kenal. Betul? Betul. Kita tak pernah kenal. Siapa cipta kita sebenarnya ni? Rabb lah. Rabb. Ya Rabb. Okey, dia ada. Sebab tu kalau kita baca ni, kita akan yakin kan dia. Kita kenal anak kita berapa tahun baru? Kita baru kenal anak kita 10 tahun. Baru lahir 10 tahun ni. Sebelum ni dia ke mana? Dia ke mana? So, mereka itu ada yang menciptakannya. Kita semua, dia adalah Rabb. Allah lah. Faham Seluruh alam.
So nampak yakin tak dengan Allah lepas baca Fatihah ayat pertama? Yakin. Apa nampak? Saya nampak DJ Zira dah menguap. Mana? Aku yakin. Nampak yakin tak? Yakin. Yakin. Betul? Sangat. Nampak? Segala-galanya, makanan kita, ayam, ikan, siapa yang cipta semua tu? Kalau kita halusi, ayam makan hari-hari, kenapa tak pupus? Sedangkan harimau, kita tak makan pun, pupus harimau. Tahu tak? So ada yang mentadbir, yang mengawalnya Kenapa ayam makan alam ini. habis? Kenapa ayam habis? Mana ada ayam habis? Tak. Silap. Ayam Ayam rumah. tak habis. Ha? Tak habis. Silap. Tak habis. Tak pernah habis. Itu ayam, telur ayam. Korban. Macam mana? Korban. Korban. Sebab tu korban tu dia akan menambah-nambah. Itu cerita dia. Okey Bagus. Faham? Okey, kemudian yang kedua, okey tengok ayat ni. Saya ringkaskan. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Pemurah, penyayang. Okey, cuba tengok ayat ni. Rahman ni pemurah Allah kepada semua makhluknya yang beriman, tak beriman. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Tapi penyayang Allah hanya untuk beriman. Okey? Sebab tu sifat Allah Rahman Ar-Rahim, sifat yang paling utama sekali. Sebab tu kita disunatkan doa dengan menyebut dua nama ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Cuba baca semua. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Itu doa yang sangat bagus. Ya Allah yang pemurah, penyayang, rahmatilah aku. Okey, kita akan baca ni setiap hari, dan bila mati orang akan baca untuk kita juga. Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampun dia, rahmati dia. Baik, kita baca dulu masa kita hidup. Okey. So Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat nama Allah yang pemurah, penyayang. Okey, yang maha pemurah dan penyayang. Okey, ni kita kenal Allah Faham? Sebab tu akidah. Okey. Balki jawab tadi. Hajar Leha jawab. Komunikasi Allah dengan hamba-Nya. Apa yang komunikasinya? Setiap kali kita baca Fatihah dalam solat, Allah jawab tau. Allah jawab. Okey, apa Allah jawab? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, pemurah, maha pemurah, penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah jawab apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Allah jawab. Cuma kita tak dengar, tapi ada dalam hadis menyatakan. Kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim, pemurah, maha pemurah, penyayang. Allah jawab, Athna alayya abdi, Athna alayya abdi, hambaku sentiasa mengulang-ulang memujiku. Allah jawab. Kemudian kita baca Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah jawab apa? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Okey, cuba tengok ayat Maliki yaumiddin. Okey, baca ayat tu semua. Maliki yaumiddin. Okey, dalam bahasa Arab, dalam Quran, ayat ini Malik tu dia dibaca dengan dua keadaan. Pertama mim pendek, kedua mim panjang. Pendek macam mana? Ada qiraat baca Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Apa beza dia? Macam ni. Kalau baca pendek, Maliki yaum, maknanya dia raja pada hari balasan. Raja. Kalau Maliki, dia yang menguasai. So digabungkan dua makna tu. Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Kan cantik makna dia. Contoh macam ni. Dia raja tapi tak ada kuasa. Hebat tak? Tak. Ataupun dia ada kuasa tapi bukan raja. Tak hebat lah. So Allah Ta'ala kedua-duanya, dia raja dan berkuasa. Nampak tak? Maliki Itu Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin iaitu hari pembalasan. Boleh? Nanti kita akan bincang khusus untuk hari pembalasan. Panjang ayat dia. Okey, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka. Okey, tengok ini jawapan dia. Yang ini lebih orang kata berharkat. kita akan nampak betapa betul-betul komunikasi lah. Ni apa ada ayat ni.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami sembah, hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, kalau kita guna perkataan ka, itu biasanya untuk kita cakap dengan sesuatu yang ada depan kita. Contoh, ma ismuka, siapa nama kamu? Kaifa haluka, apa khabar? Kamu apa khabar? Maknanya dia ada depan kita. Kita cakap macam tu. Kalau dia tak ada depan kita, kita tak cakap ma ismuka. Sebab dia tak ada. Faham tak? Faham tak? Faham. So dalam ayat ni, kita kata hanya pada engkau. Ka tu engkau. Ka. Kamu Sedangkan dari segi zahir kita tak nampak Allah. Tetapi sebenarnya hakikatnya Allah ada. Dia nampak kita. So kita seolah-olah sedang bercakap dengan dia. Sebab tu Fatihah ni kalau kita baca dengan yakin, dia jadi penyembuh untuk hidup, untuk kehidupan kita. Penyembuh, ubat kepada jiwa kita, kepada roh kita sebenarnya. Itu ubat dia yang paling utama. Kemudian ubat kepada jasad kita. Okay, tapi sebenarnya Quran diturunkan yang paling utama adalah ubat untuk jiwa, untuk hati. Sebab penyakit hati ni paling bahaya. Okay? Manusia banyak masuk neraka sebab apa? Sebab bukan badan dia, sebab jiwa dia, sebab hati dia. Keras, kufur, ingkar, tak beriman, Fir'aun, semua itulah. Okay? Perjalanan mimpi terakhir. Nampak tak? Betul. Pernah baca Okey. ayat Fatihah ni dekat Adib. Masa tu dia pernah baca surah Fatihah ni dekat Adib sebab dia punya jantung berlubang. Lepas tu setiap hari yakinlah baca Fatihah ni kat dia. Lepas tu bila doktor nak operation jantung dia masa dia kecil tu tak jadi sebab tiba-tiba tertutup sendiri sebab Al-Fatihah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab surah Al-Fatihah ni yang selalu baca kat dia. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Tu Sampai menjadi dia ubat. besar lah tak jadi operate jantung dia. Boleh. Okay, so bacalah, amalkanlah Fatihah ni. Tiup dalam air, minum, baca niat untuk ubat. Boleh. Kita baca Fatihah. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah, rasanya lebih baik kita baca terus masuk ke jiwa kita daripada kita buat air minum seolah-olah kita macam yakin pada air yang kita baca tu pula. Rasanya lebih baik kita baca Al-Fatihah terus. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau kita baca direct terus, itu untuk rohani kita, jiwa kita. Yang penting yakin. Tak ada masalah. Yakin. Boleh, Yakin. Yakin itu yang penting. Okey. Jalan. Ayat yang berikutnya kita sambung pada minggu depan, insya-Allah. Perjalanan mimpi terakhir. Okey, ada bagi pandangan pula, tuan-tuan punya pula. Bagi pandangnya awak tak cukup ilmu macam mana? Apa cerita je lah, apa-apa hajar liha kita ke, ada pasukan ke apa-apa. Lihat. Mana aku tahu sangat. Ya, four flat. Flat semua. Flat straight A. Mana ada. Agama pun straight A. Teruskan. Waktu berkadar dengan masa. Okey. Teruskan. Okey, last saya habiskan ayat ke-6. Okey tuan-tuan, lock ayat ni Ihdinas siratal mustaqim. Kita ni kalau tengok Al-Fatihah, sebenarnya dia punya kunci dia doa tu tau. Tunjuk kami jalan lurus. Tapi sebelum tu kita puji dulu. Sebab tu Fatihah mengajar kita cara berdoa. Lock ayat tu. Kita nak minta apa-apa, puji Allah dulu. Ya Allah, Engkau lah Tuhan pemurah, Engkau lah yang Maha Pengasih, ya Allah, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, aku hamba Engkau, ya Allah, hanya pada Engkau aku mohon pertolongan, ya Allah. Ya Allah, kita mengaku semua segala kebesaran Allah. Lepas tu kita minta apa hajat kita. Okey tuan-tuan. Al-Hidayah. Hidayah ada 5. Lockdown Hidayah ada 5. Boleh? Okey tengok dalam Tasir Munir kata apa? Manusia ni antara perkara yang paling penting semua orang dia kena tahu, iaitu hidayah. Itu paling penting. Apa dia tuan-tuan? Hidayah.
Hidayah ada berapa? Ada 5. 5. Okey, pertama tulis hidayah fitrah. Apa ajar lihat? Hidayah fitrah. Hidayah fitrah. Petunjuk secara fitrah. Yang ini Allah beri kepada manusia, semua makhluk dapat. Fitrah semula jadi. Okey. Fitrah kucing, dia ada fitrah dia. Ikan ada fitrah dia dalam air dan sebagainya. Manusia ada fitrah dan sebagainya. Itu kita dapat package. Macam beli kereta setiap tayar. Tak payah nak beli tayar asing. Contoh. Faham tak? DJ Zira. Faham. Boleh? Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah hawas apa dia? Awas. Petunjuk berdasarkan panca indera. Okey, panca indera. Saya makan gula, saya rasa manis. Betul? Betul. Sebab lidah kita dapat baca. Allah bagi tu, nikmat tu. Okey, kita kentut bau busuk. Mana datang busuk tu? Hidung kita dapat berfungsi panca indera. Bateri habis. Kena cas. Nampak tak? Kita tengok cahaya, mata kita pedih. Mata kita orang kata terkesan dengan cahaya tadi. Okey. Boleh faham semua? Faham. Yang ketiga, hidayah dia panggil satu lagi. Hidayah dia panggil akal. Hidayah akal. Hidayah akal. Akal. Satu akal kita ni mesti bagi makan. Akal kena jaga. Saya nak tanya tuan-tuan. Manusia ni ada 5 tau. Dia ada jasad, roh, hati, akal, nafsu. Yang kita jaga hari ni jasad je. Tak percaya? Jasad tu kita bagi makan. Kita sapu bedak kat muka kita. Kita mandikan dia, jasad kita tu. Betul tak? Betul. Betul. Roh kita makan apa? Pulut kuning. Quran. Itu tak betul. Baca Quran. Roh makan apa? Zikir. Okey, hati makan apa? Akal makan apa? Okey, saya nak tanya. Apa makanan bagi akal? Siapa boleh jawab? Hadiah. Hadiah last sekali kita bagi Berfikir. Baca. Membaca. Hadiah pula dah. Makanan bagi akal adalah ilmu. Ilmu. Lockdown. Oh, ilmu. Makanan bagi akal adalah ilmu. Okey, ilmu apa? Macam-macam ilmu ada. Ilmu tadabbur. Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Ilmu agama. Sebab agama ni jaga hidup kita tau. Faham? Agama ni bukan part time, dia full time. Bukan kita ambil subjek agama, lepas tu tak nak ambil pun tak apa. Itu yang jadi macam ni. Belajar medik, doktor, agama tak ambil, lah kali dapat ilmu pasal medik, doktor, Tuhan tak kenal. Dalam kubur Allah tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tak belajar pun dulu. Saya medik. Mana tahu? Saya lawyer, mana tahu? Nampak tak? Ini al-maghdub, syaitan Yahudi dan Nasara. Dia jauhkan kita daripada Quran. Faham tak? Waktu orang Yahudi dan Nasara, dia nak jauhkan kita daripada faham Al-Quran. Faham semua? Faham. Okey. Yang keempat, dia panggil Hidayatuddin. Dia sebut? Hidayatul din. Ad-din tu apa? Agama. Agama. Okey, hidayah agama ni, yang ini Allah tak bagi package. Tahu tak? Fitrah tadi Allah bagi, panca indera Allah bagi, akal semua. Tapi yang ni Allah tak bagi, kena belajar. Hidayatul din. Hidayah agama ni kena belajar. Faham tak? Belajar. So agama ni dia bukannya datang, saya punya IC Islam, saya lahir dulu keluarga Islam, Islam saya. Tak. Bukan begitu, salah. Islam kena belajar. Okey. So dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ni tuan-tuan minta apa? Petunjuk jalan lurus. Apa dia? Okey, tulis. Mustaqim adalah Islam. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar dalam Islam ini supaya aku boleh ikut. Okey? Syiah mengaku Islam, Khawarij mengaku Islam, Mu'tazilah mengaku Islam. Sistem Islam pun cakap Islam, dia pun Islam juga. Sistem Islam. Tapi Islam cara siapa? Tiada cara lain melainkan satu jalan je yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey? So agama ni penting dipanggil Hidayatul Din. Macam mana tuan-tuan nak faham agama? Kalau Nabi dia dapat wahyu. Faham? Nabi dapat wahyu.
Kita dapat wahyu ke? Kita kena belajar. Kena belajar. Kita kena doa, minta. Boleh? Boleh, insyaAllah. Sebab tu, ini bukan part time Ni sepatutnya full time. Kena tahu. Boleh? Agama ni kena belajar. Bukannya saya bukan ustazah, saya tak faham pun tak apa. Saya bukan ustaz, saya tak faham pun tak apa. Saya lawyer, saya doktor. Salah tuan-tuan. Okey Sebab tu dipanggil Hidayatuddin. Petunjuk agama mesti melalui pelajaran. Cara kita belajar dan sebagainya. Okey? Boleh Boleh. Yang kelima, hidayah yang kelima, saya dah lupa. Nanti saya tengok balik dalam kitab. Okey? Nak kena buka kitab. Yang kelima nanti kita bagi. Jangan risaulah. Kita dah malam ni dah bateri dah low. Okey. Tarik letih dah, aku sebelah dah. Sial. Okey. Yang narik. Nanti kita share. Boleh Kena bayar RM1,500 ni. Okey, jalan apa yang awak nak? Las siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Ya, dikurniakan nikmat. Okey, siapa orang tu? Orang tu Nabi Orang yang Ibrahim, beriman. Nabi Musa, Siddiqin, Para-para Salihin, Nabi. Jihad. Okey. Jawapan dia dalam Quran. Sebab tu tuan-tuan tulis. Cara nak faham Quran mesti dengan Quran. Tulis ayat tu. Nak faham Quran mesti dengan Quran juga. Ini dipanggil tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Bukan Ma'thur ni maknanya apa? Ayat dengan ayat. Ayat dengan saya. Bukannya ayat ni dengan saya faham. Salah. Saya punya rasa macam ni mana ada rasa-rasa. Tak boleh rasa-rasa. Nak faham Quran dengan Quran tu. So ayat mesti dengan ayat. Okey, apa kata Allah dalam ayat lain? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. So an'amta yang pertama adalah nabi-nabi dan juga orang yang siddiqin, orang yang benar akidahnya, benar agamanya, benar prinsipnya. Wasyuhada, orang-orang yang berjuang hingga gugur syahid dengan cara yang benar. Okey, syahid yang diterima lah. Dan juga orang-orang soleh. Maka inilah an'amta. Boleh? Boleh. Ghairil maghdub. Bukan orang yang kau murka ya Allah. Aku tak nak ikut orang yang murka. Okey, jumhur ulama tafsir kata maghdub Yahudi dimurkai. Kenapa Yahudi dimurkai? Kerana apa? Dia tahu kitab dia ada. Dia tahu Nabi Muhammad Nabi, tapi dia tak nak ikut. Dia sombong. Langgar perjanjian. Langgar perjanjian. Allah murka dia. Sebab tu nama dia maghdub. Okey, tuan-tuan tengok kita belajar bahasa Arab sikit Saya semangat dah ni. Dia makin naik share ni. Okay. Tadi lemah. Gantung. Sebab dah cerita bahasa Yahudi ni, dia dah naik share. Okay. Ni, tuan-tuan tengok Cuba bolehkan ayat an'amta al-maghdub ad-dallin. Ni bahasa Arab. An'amta, engkau telah beri nikmat. Engkau telah beri nikmat. Ta tu engkau. An'amta. Ta tu engkau, iaitu Allah. Sebab tu jangan baca an'amtu. Kalau an'amtu, aku beri nikmat. Salah makna dia. Yang beri nikmat sekarang ni Allah beri nikmat. Betul. Tetapi pada ayat maghdub Allah tak guna ghadabta, engkau murka. Faham tak? Allah tak guna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghadabta. Faham tak? Kalau bahasa Arab dia tak guna ta juga, tapi Allah guna maghdub, dimurkai. Siapa yang murka? Kita tengok ayat ni Yahudi, Allah gunakan perkataan dimurkai, hajaliha, dimurkai. Faham? Maksudnya bila kata dia dimurkai, tak disebut siapa murka. Menunjukkan Yahudi dimurkai, dibenci oleh semua makhluk. Allah murka, manusia murka, haiwan murka. Okey? Makhluk-makhluk. Kalau tanya pokok-pokok pun cakap dia murka, dia benci dengan Yahudi, dia marah Yahudi. Seolah-olah Allah buka luas kemurkaan ini kepada semua orang. Kita bukti tak Yahudi dibenci oleh semua orang? Betul tak? Betul. Orang Islam benci dia, orang bukan Islam benci dia. Tanya Yahudi ni memang. Sebab tu nama dia sentiasa dimurkai oleh Allah Ta'ala. Faham Faham. Faham? Okey, yang ketiga, dalin, sesat. Dia panggil isim fa'il.
Yang sesat, siapa dia? Ulama mengatakan Nasara, Kristian. Boleh? Kristian. Okey. An'amta, maghdub, dolin. Saya nak tanya, dalam 3 kumpulan ni, kita banyak ikut yang siapa dalam hidup kita, dalam cara hidup kita? Cuba jawab. Ikut Yahudi ke? Ikut jalan orang yang diberi nikmat ke? Ataupun jalan Nasrani? Siapa dia? Tetap Nasrani. Ya, nampak tak? So Al-Fatihah itu seolah-olah tidak, orang kata, diterjemahkan dalam hidup kita. Dan kita tersepit. Betul tak tuan? Duit kita, cara hidup kita, muamalah kita, cara fikir kita, okey, segala-galanya lah. Betul tak? Semua kita terpaksa berkiblatkan Yahudi, Nasara, sehingga menjejaskan prinsip agama kita. Betul tak tuan? Betul. So logik tak kita minta hari-hari supaya Allah pandu kita? Sebab kita dalam bahaya ni. Kalau boleh, sebab kita tergelincir ni. Salah step je, tergelincir, masuk ke maghdub dolin. Bentar tak? Okey, sebab tu hidayah ni, yang mustaqim tu ada 3. Tadi yang 5 tu, kemudian yang 3 lagi tu, okey, tulis. Pertama, hidayah irsyad. Cuba sebut. Hidayah Irsyad. Yang kedua, hidayah taufiq. Cuba sebut. Hidayah taufiq. Yang ketiga, hidayah tathbit. Yang ini saya ingat. Sebab apa? Makin semangat ni nak share. Yang ketiga, hidayah tathbit. Ejen di sana. Okey. Ha? Ejen di sana. Tathbit. Taqdid. Tathbit. Sabit. Oh, sabi. Kita mensabitkan. Sabit. Bahasa Arab tu. Sabit. Mahkamah menyabitkan. Mahkamah telah mensabitkan. Tu dia. Sabit ni menetapkan. Okey, apa beza 3 tu tuan-tuan? Macam ni Pertama, hidayah irsyad. Irsyad ni maksudnya pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kita dah tahu dah. Hukum ni haram, hukum minum arak haram. Itu dipanggil irsyad. Dah maklum, kita dah tahu. Nabi pun dah ajar kita. Yang kedua, kita diberi hidayah, dipanggil hidayah taufiq. Untuk buat. Contoh macam ni. Contoh, saya bagi contoh boleh Boleh. Sabar, ni cerita penting ni. Tengah naik syekh ni. Dengar. Saya cakap. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tandanya? Masuk waktu solat. Bila kata hayya 'alas salah, mari semayang. Kita pun tahu tak dah masuk waktu? Tahu. Itu dipanggil irsyad. Dah tahu dah. Faham? Oh, masuk waktu dah. Begitu irsyad. Yang kedua, taufiq. Pergi tak? Semayang tak? Nampak? Okey, kalau kita pergi, itu tanda kita dapat taufiq. Oh, taufik. Hidayah taufik. Taufik tu maknanya dia tahu, dia buat. Nampak? Tahu Tahu tak? buat. Taufik. Dia tahu, dia buat. Ada orang dia tahu tapi dia tak buat. Bila jom semayang. Oh, sibuk lah nanti dulu. Okey, so masa tu, waktu itu dia tidak diberi taufik. Faham tak? Sebab tu kita minta, ya Allah, tolonglah beri aku taufik supaya aku tahu dan aku boleh buat. Nampak tak? Nampak. Okey? Cantik tak? Cantik. Okey, yang ketiga, tathbit. Apa maksud tathbit? Yang pertama tadi tahu, lepas tu dia buat. Yang ketiga, okey, cuba ke apa dia? Apa buat? Amal. Hampir tepat. Hampir ya. Hampir, tapi tak tepat. Istiqamah. Benda ni paling susah. Apa dia? Istiqamah. Ya, terbaik. Itu dia. Next. Betul tak? Susah tak istiqamah? Susah tu. Kita semangat hari ni, besok belum tentu semangat. Betul. Besok semangat, minggu depan belum tentu semangat.
Sebab tu kita minta hari-hari, tolong ya Allah beri aku 3 benda ni. Aku nak konsisten sampai mati dalam Islam. Pertama aku buat, aku tahu aku buat, aku belajar, dapat ilmu dan aku konsisten. Betul tak? Sebab tu orang yang dia pakai tudung, saya dah habis hijrah. Minggu depan dia buka balik, dia kata apa? Saya tak nak hipokrit lah. Contoh, itu maknanya tidak ada tathbit, tak konsisten. Sebab tu yang paling susah adalah istiqamah. Saya pun susah, sama-sama susah. Kita dalam perjuangan, peperangan sebenarnya dengan diri kita sendiri. Okey? So sebelum kita tutup, kata ulama, Kena buat dek. manusia, Jadi kena buat nak bagi istiqamah? doa tu, ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu kita solat hari-hari. Faham? Fatihah. Ya Allah, tolonglah pandu aku, tunjuk aku jalan lurus supaya aku istiqamah. Itu maksud dia. Okey? Sebab tu Fatihah ni adalah guide, bimbingan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita solat, InsyaAllah Allah bimbing. Tapi kalau kita tak solat, kita telah putus hubungan dengan Tuhan kita. Siapa nak bimbing kita? Okay, semua? Sebab tu kunci dia adalah solat.